Okey, baiklah, kita teruskan kita punya panduan marketer secret untuk modul yang seterusnya, iaitu modul keempat berkaitan dengan copywriting. Okey, jadi saya rasa inilah modul-modul yang dinantikan oleh tuan-tuan dan puan-puan semua. Bagaimana kita nak craft ataupun nak draft satu copywriting ayat iklan yang mampu untuk mempengaruhi anda punya prospek seterusnya mengambil tindakan. Ini sangat penting. So, kita teruskan dengan modul kita tanpa buang masa. Apa itu tujuan copywriting? Okay, kenapa kita perlu buat copywriting dan kenapa kita perlu belajar copywriting ni? Yang pertama adalah kita nak pastikan bahawa kita dapat tarik perhatian prospek. Ayat yang kita gunakan dapat menarik perhatian prospek. Jadi kenapa ianya penting? Sebab kita tahu dalam social media, contohnya kalau kita gunakan Facebook, kalau kita scroll, kita jumpa iklan, kadang-kadang kita sendiri pun akan terus scroll up sebab kita tahu benda tu sponsored iklan. Tapi kalau kata benda tu dapat menarik perhatian kita ataupun ayat headline tu dapat menarik perhatian kita, mungkin kita akan meneruskan pembacaan iklan tersebut. Jadi untuk tujuan yang kedua lah, kita kena pastikan ayat iklan kita, copywriting kita dapat pegang perhatian prospek kita. And then lepas kita dah pegang perhatian prospek kita, dia dah baca kita punya body iklan tu, and then seterusnya kita nak pastikan bahawa kita ayat tersebut mampu untuk membuat prospek bertindak sebelum mereka hilang perhatian. Okey, sebab kita tahu dalam media online ni, media sosial, kita terlampau banyak distraction yang ada kan. Contohnya kadang-kadang dekat prospek tu sendiri pun ada distraction. Kadang-kadang anak-anak susu lah kan. Contohnya kemudian suami panggil, nak pergi masak lah, macam-macam distraction. Jadi kalau kata ada satu tujuan copywriting ni dapat menarik minat, dia akan zas dalam perhatian dia. Zas, ini kena dengan aku ni, so aku kena settlekan masalah ni. Itu contoh yang kita boleh buat lah. Okay, next, bagaimana nak buat sebuah copywriting yang power? Okay. Yang pertama, tips pertama adalah kita kena faham macam mana nak buat manusia itu bertindak. Okay, untuk kita faham sebab apa? Sebab maksud copywriting power ni adalah ayat yang membolehkan seseorang itu bertindak. Okay, copywriting ayat iklan yang membolehkan seseorang itu bertindak. So kalau kita nak tahu macam mana behavior manusia, bagaimana manusia itu bertindak, kita kena tahu, kita kena belajar sedikit psikologi. Yang macam mana kita nak tahu manusia itu bertindak, ada satu kajian tentang bagaimana manusia itu bertindak menggunakan Fogg Behavior Model yang dibuat oleh Mr. Fogg. Mr. Fogg, tak silap saya, dia ni adalah salah seorang daripada ahli yang mengkaji bagaimana manusia itu bertindak. Okay, so apa itu Fogg Behavior Model ni? Yang ni adalah dia punya graf lah. Graf ni behavior B equals to behavior tu kiranya tindakan lah, behavior. Okay, motivation kali dengan ability kali dengan trigger. B equals to MAT. Apa itu motivation? Okay, motivation ni contohnya yang ni kita pergi dari sini. Motivasi seorang tu sama ada dia low atau high. Ni pada paksi X, pada paksi Y, ability, kemampuan. Adakah benda itu susah untuk dilakukan ataupun senang untuk dilakukan? Trigger ni, yang ni yang menentukan sama ada trigger ni apa yang difikirkan oleh mereka, sama ada diorang rasa okey ataupun diorang nak buat atau tak. Yang ni jatuh kat sini lah, trigger. Dan kalau kata trigger tu fail, kalau kata dia berada di region sebelum garis warna hijau ni, action line ni. Tapi kalau trigger tu succeed, jadi dia akan berada selepas garisan warna hijau ni. Okay, secara kesimpulannya dalam konteks, sebab Fogg Behavior Model ni dia adalah kajian secara menyeluruh, dia tidak khusus kepada pemasaran. Tapi secara, kalau kita dalam ruang lingkup yang lebih kecil, kita khususkan kepada pemasaran. Motivasi tu kalau kita nak kaitkan dengan Fogg Behavior Model dengan kita punya pemasaran adalah apa yang mendorong seseorang itu, ataupun sebenarnya yang mendorong seseorang itu untuk bertindak banyak faktor. Tapi nak lebih senang kita faham, ia berkait rapat dengan emosi prospek ketika itu. Emosi prospek memainkan peranan yang penting untuk mereka bertindak. Okey, ability. Adakah penyelesaian yang diberikan itu mudah untuk dilaksanakan? Okey, jadi semakin mudah suatu benda, semakin mudah untuk prospek bertindak. Nampak kat sini dia punya ability punya graf ni. Trigger
kita boleh katakan apa yang difikirkan oleh prospek selepas mereka aware ataupun mereka sedar akan motivasi dan ability. Sebenarnya benda-benda ni dalam prospek dia tak sedar pun. Cumanya kajian itu yang pentingnya bila kita tahu psikologi seseorang. Jadi kita tahulah macam mana manusia itu berfikir. Contoh untuk Fogg behavior model ni, kita bagi satu contoh. Apa itu motivasi? Situasi ada seorang anak ni susah nak falsifik. Ibu dah ajar macam-macam cara tapi masih belum tahu macam mana nak falsifik cara yang mudah. Jadi apa yang bermain di fikiran ibu ketika itu adalah ibu merasa insecure sebab anak dia masih belum lagi hafal sifir. Yelah, belum mampu untuk hafal sifir, tahun ni nak periksa pula tu. Jadi dia rasa macam insecure. Jadi emosi rasa insecure ketika itu adalah merupakan motivasi untuk ibu tu kan. Ni motivasi untuk ibu tu untuk memfikirkan apa cara alternatif. Jadi motivasi ibu tu pada tahap yang tertinggi lah pada waktu tu. Okey, motivasi pada tahap yang tertinggi. Okey, faham itu motivasi. Jadi senang cerita, apa yang ibu fikirkan, apa masalah yang dia nak selesaikan pada waktu itu, apa emosi dia ketika itu. Okey. Ability pula. Ability adalah dia ada option. Bila dia dah search apa semua, dia tahu dia boleh hantar anak dia kelas tuition setiap malam Rabu. Okey, ataupun dia boleh beli panduan teknik mengingati sifir secara online. Jadi bila ability tu, kemampuan, dia akan fikir, hantar anak, komitmen ni nak kena hantar anak. Kadang-kadang balik kerja pukul 5.30, 6.30, 7.30, pukul 8 nak kena hantar anak. Jadi macam dia berat, dia susah. Lagi satu, result pun tak tahu. Mungkin hantar kelas tuition, kita akan tahu anak kita dapat hafal tuition lepas 2-3 minggu pergi tuition baru kita dapat result. Jadi berbanding dengan beli panduan teknik, terus beli, kita terus buat pembelian, and then kita tengok macam mana ebook ke panduan video ke apa semua, kita tengok, kita dah tahu teknik macam mana nak mengajar dan kita boleh ajar anak kita. Jadi kat sini dia ada dua, mana lagi mudah, sama ada dia nak hantar anak dia ke kelas tuition setiap malam Rabu yang memerlukan ada komitmen, ataupun dia beli je panduan. So kat sini mungkin dia kata, beli panduan ni lagi bagus. Jadi dia punya ability easy to do kat bahagian sini. Jadi kita kena pastikanlah bahawa produk kita ni mudah untuk digunakan. Barulah kita boleh trigger seorang untuk bertindak. Okey, trigger ni pada bahagian mana? Pada bahagian mana bila ibu dia dah ada kat sini, dia akan fikir apa inner voice dia. Inner voice dia macam saya terangkan dalam topik video sebelum ni yang bahasa tu kan. Inner voice ni, better aku beli je panduan hafal sifir ni. Aku boleh mengajar, aku boleh tahu progress. So dalam masa sehari dua aku boleh tahu berkesan ke tak. Yang tu yang akan bermain di fikiran inner voice untuk seorang ibu tu. So kat sini dia berada pada region trigger ataupun succeed here. Jadi kiranya melalui Fogg behavior model yang kita tahu, beli panduan adalah salah satu cara untuk ibu ini tahu dapatkan result supaya anak dia dapat hafal sifir dengan cepat. Okey, faham Okey. Tips yang kedua adalah kita kena kenal pelanggan kita dan sampaikan mesej khusus buat mereka. Macam yang saya dah bagi tahu sebelum ni, kena kenal kita punya pelanggan. Okey, kena kenal pelanggan kita, apakah mesej yang kita nak sampaikan kepada mereka. Contohnya macam krim, kita tahu anak wanita yang berumur 1 hingga 3 tahun mempunyai anak yang ada masalah kulit. Jadi apa yang kita buat? Kita kata, okey, nak anak anda ada masalah kulit, simple je. Sebenarnya ayat copywriting tak perlulah yang gempak-gempak. Just simple, anak anda mengalami masalah yang kulit yang gatal, selalu garu-garu, merah badan, sedar-sedar je dia punya kulit dah luka-luka. Itu antara simple. Dia sebab bila kita dah tahu dengan siapa kita bercakap, lagi mudah kita nak sampaikan mesej yang kita nak buat. Okey. Tips yang ketiga adalah kita tanya sendiri kepada mereka apa masalah mereka yang hadapi. Yang ni sesuai untuk produk-produk yang dah ada customer sebelum ni. Kita tanya mereka apa yang mereka suka, apa masalah yang mereka hadapi sebelum mendapatkan produk kita, dan adakah produk kita dapat membantu mereka. Yang ni yang penting. Sebab kadang-kadang kalau kita dah ada customer pun, tapi kalau dia tak repeat order dan sebagainya, kita kena check balik. Kita kena check sama ada produk ni berkesan ke tak kan. Jadi kalau kita tak berkesan, apa kita nak jual produk yang tak berkesan? Kita kena
kena pastikan bahawa produk ni ada demand dan sebagainya, barulah kita boleh lakukan jualan dengan lebat. Dia faktor-faktor ni faktor produk jugalah kadang-kadang. Okey, tapi yang dalam konteks copywriting ni, kita tanya mereka sendiri. Dan yang ni antara yang saya selalu buat. Okey, kalau saya dapat klien, saya akan kata, okey, tunjukkan kepada saya apa testimoni yang sebelum ni. Saya nak tengok apa testimoni. Daripada situ saya boleh dapat tahu angle-angle apa yang saya nak target. Okay, alright. Tapi saya faham, okay, walaupun kita dah belajar macam-macam teknik marketing, copywriting dan sebagainya, masih ada lagi orang yang masih tak tahu lagi nak buat copywriting. Sebab apa? Yang pertama, mereka tak tahu kat mana nak mula. Tak tahu kat mana diorang nak, kat mana aku nak start untuk buat copywriting ni apa semua kan. Ada tak orang nak ajar dan sebagainya. Ada tak tahu nak mula kat mana, tak tahu nak start kat mana pun. Okay. Yang nombor 2 adalah mereka tak tahu nak tulis apa. Yang ni yang saya ajar. Kenapa saya ajar yang sebelum ni, inner voice dan sebagainya. Yang tu yang penting. Apa yang bahasa yang prospek itu gunakan. Daripada situ anda dapat agak, okay, anda akan dapat agak sendiri, oh, prospek aku ni ada masalah ni, apa yang bermain di fikiran dia. Yang tu yang aku nak kena tulis. Okay. Right. Yang ketiga, yang ini tak tahu nak susun ayat. Mungkin dah tahu tak tahu nak mula kat mana. Mungkin dah tahu, okay, dah daripada panduan saya ni dah tahu dah, okay, macam mana manusia bertindak dan sebagainya. Tak tahu nak tulis apa, dah tahu dah. Oh, tulis ayat, bahasa yang digunakan selalu oleh kita punya prospek. Tak tahu nak susun ayat. Kat sini tak tahu nak susun ayat ni yang menjadi masalah. Dan oleh sebab itu, saya akan revealkan ada 4 framework copywriting yang anda boleh follow. Yang ni cara bagaimana anda nak susun. Apa yang nak letak kat atas, kat tengah, kat belakang. Call to action nak letak kat mana. Ayat apa nak letak kat mana. Okay, sebab framework ni akan membantu anda untuk susun ayat. Ni hanyalah panduan. Bukannya kena wajib benda ni kena ada. Tapi ini adalah panduan untuk anda. Okay, untuk anda bermula. At least ada satu guideline untuk anda guide. Kan, contohnya tak tahulah nak macam mana nak draft ayat, nak susun ayat, kasih cantik-cantik, ayat-ayat yang powerful, bombastic kan. Sebenarnya tak perlu buat ayat bombastic apa semua tu. Kita just tahu pelanggan kita sampaikan apa yang kita nak kepada mereka. Simple sahaja. Okay, alright. Jadi so untuk 4 framework ni saya akan terangkan dalam video yang seterusnya satu persatu, dan kita akan tengok the real contoh macam mana ia digunakan dalam Facebook Ads lah. Okay, kita tengok video yang seterusnya.